wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu. Tiga perkataan ada di sini. Fa, maka. In maknanya sekiranya. Kita perhatikan kalau in ni biasanya dia duduk di depan. Kalau inna lain. Kalau anna lain. Kalau in saja ni mati ni, dia tak ada baris. In, nun ni tak ada baris. Maknanya dia bermaksud jika. Dia bermaksud jika. Maka jika. Lam maknanya tidak. Fa'illam jika tidak. Taf'alu kamu buat. Jika tidak kamu buat. Apa maksud dia? Jika kamu tidak dapat buat. Jika kamu tidak dapat membuat. Ni kamu ni. Tak ni kamu. Awak. Tapi nak jadi kamu ramai. Jadi tambah waw. Asalnya. Fa'alu. Jadi taf'alu. Kamu buat. Fa'alu mereka telah buat. Taf'alu kamu telah buat. Fa'illam taf'alu. Dan sekiranya kamu tidak dapat membuat. Dapat tu tak kita ada sebut. Kita tambah saja untuk sedapkan bahasa kita. Taf'alu. Walan taf'alu. Dan kamu tidak akan dapat buat. Apa beza pula? Ni taf'alu sama saja. Sini taf'alu. Jika kamu tidak dapat buat. Dan lan taf'alu. Dan tidak akan kamu dapat buat. Maknanya dan kamu tidak akan dapat buat. Lan ni maknanya tidak, tapi dia dalam bahasa Arab lam, perkataan tidak tu ada banyak perkataan. Perkataan contohnya la maknanya tidak. Ma maknanya tidak. Lam maknanya tidak. Lan maknanya tidak juga. Banyak perkataan ya. Tapi lam ni tidak, dia nak menafikan yang lepas. Jadi sekiranya kamu telah tidak dapat membuatnya. Tidak dapat maknanya telah tidak dapat membuat. Ni sebenarnya ayat ni apa dia? Ayat ni jawapan kepada ayat sebelum ni. Allah Subhanahu Wa Taala cabar kepada orang yang tidak beriman supaya mereka mencipta ayat yang satu surah yang boleh lawan Al-Quran. Dari sudut sastranya, dari sudut maklumatnya, lawan. Tapi itulah. Tuhan kata sekiranya kamu tidak dapat buat. Maknanya dah keadaan dah cabar, tak ada jawab. Tak dapat buat. Walan taf'alu. Dan kamu tidak akan dapat buat. Maknanya selama-lamanya ni. Lan ni tidak akan selama-lamanya. Panjang bahasa Melayu ni. Bahasa Arab lan seketul saja. Tidak akan selama-lamanya. Taf'alu dapat buat. Kamu selama-lamanya tak akan dapat buat. Ni fa'alu ni sebenarnya bahasa Melayu juga. Fa'alu ni kita baru jumpa lah ni. Fa'alu ni ni tak ni tambahan kepada awak. Waw ni ramai. Jadi dia punya perkataan fa'ala dia asal dia. Fa'ala. Jadi bila jadi taf'a, dia tak ada taf'ala, dia jadi taf'alu. Tapi bila nak ramai taf'alu. Macam tu. Dan jika sekiranya kamu tidak dapat membuat dan kamu tidak akan dapat buat. Ini jaminan Allah Subhanahu Taala sebab tidak akan ni benda akan datang. Bila sampai hari kiamat nak lawan, nak buat Quran, usahakan nak buat satu Quran, nak buat satu surah pun tak dapat. Fattaqun nar. Ni jawapan dia. Dia panggil jawab syarat. Apa dia? Jika dia akan ada maka. Jika kamu tidak dapat buat dan kamu tidak akan dapat buat, maka fattaqun nar. Maka takutlah kamu semua kepada api neraka. Fa maknanya maka. Maka asalnya
ittaqu. Tapi bila nak sambung, fattaqu. Fattaqun nar. Maka takutlah kamu kepada, kita pun takut je kan. Takwa, takwa ni lah. Perkataan takwa kita dah jadi bahasa Melayu. Tapi bila jadi fattaku tu gelabah, tak biasa dengar ni. Sebab kita tak tahu fa ni tambahan. Bila kalau kita buang fa jadi ittaku, jadi tak biasa juga. Ittaku ni sebab dia nak suruh. Kalau takwa tu dia ketakwaan maksud dia, tapi nak kata bertakwalah. Ittaku. Ittaku, bertakwalah kamu semua. Wow ni kamu semua ni. Tapi nak kata maka, sebab dalam ayat ni nak jawab ni, jika maka takutlah kamu annara, pada api neraka. Saya pun heran juga kalau orang kata kita ni tak boleh takut kecuali pada Allah. Al-Quran pun suruh takut pada neraka. Maknanya takut pada neraka tu bukan maknanya kita tak takut pada Allah. Sebab Allah lah yang berkuasa pada memasukkan orang dalam neraka. Macam tu. Fattaqun nar. Maka takutlah kamu kepada nar. Nar ni dah jadi bahasa Melayu lah, nar. Sebab asal nar ni asal maknanya api. Takutlah kamu kepada api. Tapi akhirnya menjadi makna, dia panggil majazi, iaitu neraka tu berasal dari perkataan api. Nar. Orang Melayu panggil neraka. Iaitu tempat Allah mengazab orang yang engkar, orang yang kufur pada hari akhirat nanti. Apa dia? Dipanggil nar. Asalnya bahasa Arab ni nar ialah api. Sebab apa? Sebab neraka ni memang terkenal tempat api. Azab dia yang paling ni api. Jadi takutlah kamu kepada api. Takutlah kamu kepada neraka. Allati, yang. Sebab apa dia allati ni makna apa? Cuba ingat balik. Allati maknanya yang. Tapi allati ni yang yang tu, benda yang dinisbahkan tu mestilah perempuan. Kat mana? Ni, nar ni. Api dalam bahasa Arab dia adalah perempuan. Untuk pengetahuan kita, semua perkataan Arab dia ada lelaki dengan ada perempuan. Biasanya kalau perempuan ada tak marbutah macam ni. Tak ni. Tapi kadang-kadang tak ada pun dikira juga. Macam mana nak tahu dia? Kita tak tahu. Kita memang ambil daripada orang Arab. Orang Arab kata ni perempuan. Perempuan lah dia. Macam mana bahasa dia. Dia panggil sama'i. Dia panggil dengar orang Arab. Orang Arab nisbahkan. An-nara. Takutlah kamu pada an-nar. Pada neraka. Allati, yang waquduha, bahan bakaran. Waqud ialah bahan bakaran. Bahan bakaran. Kita sebab apa warna kuning ni? Sebab tak pernah jumpa lagi. Waquduha, bahan bakarannya. Ha ni nya. Nya dalam bahasa Arab dia tak boleh letak sembarangan. Dia kena tengok kalau perempuan, benda yang nak nisbahkan tu perempuan, dia mestilah perempuan juga. Nya perempuan ialah ha. Kalau lelaki, nya dia ialah hu. Tak ada alif ni. Ha seketul saja. Waquduhu. Macam ni juga. Yang kalaulah benda ni perempuan, yang pun kena perempuan juga. Yang perempuan allati. Kalau lelaki allazi. Benda sama je. Tapi kita macam, sebab dia macam laki perempuan. Allazi laki, ya allati perempuan. Allazina ialah untuk ramai lelaki. Allati ramai untuk perempuan. Tu tak jumpa lagi, akan datang jauh lagi. Tak banyak dalam Al-Quran allati. Yang banyaknya allati, allazi, allazina. Tu memang banyak. Waquduha, bahan bakarannya annas. Bahan bakarannya manusia. Maknanya apa? Manusia tu sendiri menyala. Punyalah azab dia. Bukan masuk neraka saja. Dia tu jari kayu api juga. Itu maksud
maksud apa dia panggil literal dia. Bahan bakarannya manusia wal hijarah dan batu-batan. Hijarah ni bukan satu batu. Batu-batu yang banyak. Al hijarah, batu-batu. Ha, kalau kalau ketul je batu tu hajarah. Satu. Sebab tu kita panggil hajaratul aswad. Sebab apa? Batu hitam aswad tu. Tapi hajarah tu ialah seketul batu. Sebab tu saya kadang-kadang senyum sendirilah kadang-kadang. Tengok buku orang belajar bahasa Arab lah kadang-kadang. Dia kata apa? Nak tunjuk batu. Gambar tunjuk batu seketul. Perkataan tunjuk hijarah. Tak kena lah. Hijarah ni batu banyak. Macam kalau dalam pernah juga tengok dalam buku orang belajar bahasa Arab dia tulis samakun. Dia pun tulis ikan. Dia pun tulis dia gambar ikan seekor. Bukan dalam bahasa Arab kalau ikan seekor samakatun. Dia macam tu. Macam al-hijaratu banyak batu. Hajaratun barulah satu batu. Jadi dalam neraka ni nyala dia manusia dan batu. Itu satu pandangan. Namun begitu ada juga ulama yang berpandangan bukan maksud literal macam tu. Maksud dia neraka yang azabnya pedih. Pedih azabnya. Bukan maksud ni. Maknanya bila orang Arab dia kata waquduhan nas, bahan bakarannya manusia dan api neraka dan batu, maknanya maksud sebenarnya ialah takutlah neraka yang pedih azabnya. Ada dua pandangan lah. Boleh belaka, tak ada masalah. Dan kalau yang kedua ni kita pun guna macam tu juga. Ada setengah perkataan kita tak boleh faham secara detail. Kita berangkai kita faham. Contohnya kalau orang baru belajar bahasa Arab, dia tanya kita, apa makna bertungkus lumus? Kita boleh kata bertungkus lumus ni maknanya bersungguh-sungguh. Lepas tu dia tanya pula, tungkus tu apa? Kita tak boleh jawab. Biasa kalau saya tak boleh jawab lah. Tungkus. Lepas tu lumus. Tak boleh. Dia tak boleh tungkus satu, lumus satu. Dia bertungkus lumus. Dia baru faham. Macam tu lah di sini. Maknanya kalau orang Arab sebut bahan bakarannya manusia dan batu. Maknanya azab yang pedih. Tapi ada je ulama yang faham memang bahan bakaran dia ialah manusia dan batu. Wallahu alam lah mana yang paling tepat pandangan tu. Dua-dua tu boleh belaka. Uiddat lil kafirin. Uiddat ni disediakan. Uiddat. Apa yang uiddat tu? Nar ni tadi. Neraka ni tadi disediakan. Sebab itulah dia ada tanda perempuan. Uiddat. Uiddat ni tak ni bukan asal perkataan dia. Dia hanya menunjukkan kepada benda yang dia nak bagi tahu tu perempuan. Asal dia uidda. Asal dia a'adda. A'adda bersedia. Uidda disediakan. Disediakan benda yang dia nak dicerita tu ialah perempuan. Apa dia? Bukan perempuan orang ni. Maknanya perkataan tu perempuan. Iaitu api neraka itu disediakan lil kafirin. Untuk li yang depan ni untuk kafirin. Untuk orang kafir. Orang kafir tu pula ramai. Sebab itulah dia ni. Ya ramai kepada orang-orang yang kafir. Asal usulnya kafirun. Tapi disebabkan ada li ni. Huruf li ni maknanya untuk. Bila ada huruf li ni, dia tak boleh dah dalam kafirun. Dari sudut grammar dia, dia tak boleh dah kafirun, tak boleh dah. Dia kena tukar kepada kafirin. Waw ditukar kepada ya. Dia panggil mansub. Tak usah belajar lah yang susah-susah tu. Saya terangkan sepintas lalu untuk tuan-tuan dan puan-puan
faham. Oh, macam ni rupanya. Asalnya kafirun. Kafirun ni kita dah bahasa Melayu dah. Kafir. Orang-orang kafir kita panggil. Tapi kita guna yang kafir ni seorang orang kafir. Kafirun, ramai orang kafir. Kafirin, sebab ada li ni, wow tadi ditukar. Itulah rahsianya dia jadi kafirin. Sebab tu dalam Al-Quran kita kadang-kadang jumpa kafirun, kadang-kadang kita jumpa kafirin. Sebab ada benda yang menyebabkan waw telah ditukarkan kepada ya. Beza grammar saja, makna tidak ada beza. Jadi setakat itu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kita bagi sedikit ruang untuk promosi siri Tadabbur Wahyu. Bagi mereka yang belum mendapatkan lagi, kita cuba promosikan. Mudah-mudahan mereka dapat belajar dan memahami Al-Quran dengan cara yang mudah dan santai. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.